Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua adik-adik pelajar tingkatan 4 dan 5. Pada hari ini kita akan belajar lagi satu topik yang baharu, tetapi masih lagi dalam tajuk besar yang sama. Cuma topik kecilnya sahaja yang berbeza. Okey, sebelum cikgu mulakan sesi pengajaran, cikgu mau tanya kamu semua, apa kabar kamu semua pada pagi ini? Kamu semua dalam keadaan sihat atau ada yang pada saat dan ketika ini yang berasa tidak sihat? Tetapi cikgu saya harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat, dan paling penting kita bebas daripada wabak penyakit yang melanda pada saat dan ketika ini. Jadi pada pagi ini cikgu akan menerangkan kepada kamu satu topik baharu yang kamu akan pelajari pada pagi ini. Jika minggu lepas kamu semua sudah mempelajari tentang konsep taburan penduduk padat, sederhana dan jarang, tetapi pada kali ini kamu semua akan belajar pula mengenal pasti taburan penduduk padat, sederhana dan jarang. Oleh itu, saya harap kamu semua adik pelajar tingkatan kelas 4 dan 5 dapat memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap penerangan yang cikgu akan berikan sebentar sahaja lagi. Dan kamu semua, cikgu harap sudah bersedia di sebelah kanan tangan, sudah ada pen dan buku untuk mencatat nota-nota penting yang cikgu akan sampaikan nanti dalam sesi pengajaran ini. Baik, seterusnya kita pergi kepada, sebelum cikgu mulakan sesi pengajaran, ini adalah merupakan matlamat penilaian hasil pembelajaran yang kita perlu capai pada pagi ini, iaitu penilaian yang pertama sekali, pelajar dapat menyatakan 2 daripada 3 contoh jenis taburan penduduk padat, sederhana dan jarang di dunia. Jadi cikgu harap pada pagi ini hasil pembelajaran ini adik-adik pelajar kelas 4 dan 5 akan dapat mencapainya. Okey, kita terus kepada topik sesi PDP kita, iaitu mengenai taburan penduduk padat, sederhana dan jarang di dunia. Kalau minggu lepas kamu semua sudah belajar tentang konsep taburan penduduk padat, sederhana dan jarang. Okey, kita refresh balik, kita recall balik. Kalau konsep taburan penduduk jarang, dia kurang daripada 50 orang penduduk 1 kilometer persegi. Betul tidak? Manakala kalau sederhana pula, penduduknya di antara 50 hingga ke 200 orang dalam 1 kilometer persegi. Bagi penduduk padat pula, penduduknya berada dalam 200 lebih penduduk dalam 1 kilometer persegi. Dan kamu juga sudah belajar bagaimana pengiraannya untuk mengira jumlah penduduk padat di suatu kawasan. Betul tidak? Jadi cikgu harap untuk konsep itu dan pengiraan itu kamu semua sudah paham. Dan sekarang kita pula dalam topik yang baru ini kita melihat bagaimana taburan penduduk padat dan sederhana itu di dunia. Sebelum itu, sebelum kita melihat taburan penduduk padat, jarang dan sederhana ini, apa kata kita kenal dulu dengan taburan apa yang dimaksudkan sebagai taburan penduduk padat, sederhana dan jarang di dunia ini. Baik, di sini kamu dapat tengok pada tahun 2019 penduduk dunia berjumlah 7.7 bilion,
menurut Worldometers 2019. Menjelang tahun 2001, pada saat dan ketika ini, menurut Worldometers 2021, taburan penduduk dunia sudah meningkat kepada 7,9 bilion manusia. 2019 7,7, manakala 2021 sekarang ini kita sudah berada di angka 7,9 bilion. Maksudnya setiap tahun itu taburan penduduk ataupun pertumbuhan penduduk dunia dia menunjukkan angka yang meningkat. Jadi maksudnya taburan penduduk, kalau kita lihat daripada statistik ini, kita boleh lihat bahawa penduduk itu ataupun jumlah bilangan manusia itu semakin hari semakin bertambah dan terus bertambah. Maka apa yang kita dapat lihat di sini ialah disebabkan oleh taburan disebabkan oleh jumlah penduduk seperti ini tidak sekata, kerana hampir separuh daripada penduduk dunia dia hanya tertumpu di kawasan seluas 5% sahaja daripada keseluruhan tanah di dunia. Oleh itu, disebabkan ini, maka wujud perbezaan yang ketara dari segi taburan penduduk. Okey, maksud dia di sini penduduk ramai, tetapi dari segi kawasannya, tempat tinggalnya itu adalah tidak sekata. Maksudnya ada kawasan yang ramai penduduk dan ada kawasan yang sederhana dan jarang. Jadi kalau kawasannya yang ramai penduduk itu, dia akan menyebabkan kawasan tersebut menjadi padat dan menjadi penduduk padat. Itu kita akan lihat nanti beberapa contoh tempat yang mana kita boleh lihat penduduknya padat, sederhana dan jarang supaya kamu lebih faham nanti. Okay, next slide. Penduduk jarang. Bila kita sebut penduduk jarang, biasanya orang yang penduduknya jarang ini dia tinggal di mana? Jadi di sini kita rujuk kepada buku teks, kawasan penduduk jarang biasanya terdapat di kawasan kutub Arktik, Antartika dan juga kawasan tundra. Selain itu, penduduk yang jarang ini juga boleh ditemui dalam kawasan pergunungan yang tinggi seperti Himalaya dan Rocky. Manakala kawasan gurun juga ada penduduk yang jarang seperti di Gurun Sahara, Gurun Mojave, Gurun Kalahari, Gurun Aktama, dan juga penduduk jarang boleh ditemui di kawasan hutan hujan seperti di Amazon, Amerika Syarikat. Jadi di sini kita boleh lihat penduduk jarang sangat jarang berada di kawasan-kawasan kutub utara, pergunungan tinggi, gurun dan juga kawasan hutan. Agak-agak adik-adik pelajar, kenapa penduduk sangat jarang tinggal di kawasan ini? Contohnya kutub di Arktik dan Antartika ini. Kenapa jarang penduduk tinggal di sini? Kerana kawasan ini sangat ekstrim, suhunya sangat ekstrim sejuk. Jadi adalah sukar untuk manusia untuk tinggal di kawasan ini, betul. Dan maka itu disebabkan oleh faktor suhu yang begitu ekstrim sejuk, maka sudah tentu jarang orang yang tinggal di kawasan tersebut. Hanya beberapa manusia saja seperti kamu pernah dengar yang manusia Eskimo tu yang pakai topi, rumah dia macam penguin yang bentuk macam tu, itu adalah orang yang biasa tinggal di kutub utara. Tetapi jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa sahaja yang tinggal di sana. Dua, di kawasan pergunungan tinggi. Kenapa orang jarang tinggal di kawasan ini? Kerana ini kawasan gunung. Apabila kawasan gunung buat ganang, macam mana orang mau buat penempatan di situ? Maka sudah tentu hanya orang-orang tertentu sahaja yang akan tinggal di kawasan pergunungan ini. Biasanya orang setempat di kawasan tersebut yang akan tinggal, tetapi tidaklah banyak.
Dia hanya sebeberapa orang sahaja. Dan itu di kawasan gurun panas seperti di gurun Sahara Afrika Utara. Bila kita sebut tentang gurun ini, maka suhu yang kita akan pikirkan adalah suhu yang sangat panas. Maka apabila suhu yang sangat panas ini, maka adalah sukar untuk manusia tinggal di situ. Jadi sudah tentu penduduk di kawasan tersebut adalah jarang kerana manusia tidak dapat bertahan lama untuk tinggal di situ. Hanya sebahagian saja, dan biasanya orang-orang asal di kawasan tersebut. Begitu juga dengan kawasan hujan hemisfer seperti Amerika Selatan. Kamu dapat tengok sini. Ini beberapa contoh. Ini gurun Sahara. Agak-agak orang boleh bina penempatan ke di sini dengan suhu yang panas, yang tidak ada apa pokok, tiada sumber air, tiada faktor tarikan seperti itu. Maka adalah sukar untuk manusia membina penempatan di sini. Begitu juga dengan pegunungan Himalaya. Kita tengok di sini sangat tinggi ya gunung ganangnya, jadi adalah sukar untuk manusia membina penempatan di sini, dan sudah tentu itu akan menyebabkan penduduk yang tinggal di situ kawasan tersebut adalah jarang. Begitu juga di kawasan Kutub Utara dengan suhu ekstrim yang sangat-sangat sejuk. Macam mana kita manusia, kalau kita manusia yang orang Malaysia ni lah, contohlah orang Malaysia tinggal di sana, gagak bertahan berapa lama? Paling-paling pun seminit dua terus minta pulang balik kan pergi Malaysia. Melainkan orang asal di sana yang sudah lama, cikgu fikir mereka dapat bertahan untuk tinggal di sana kerana mereka sudah biasa dengan suhu dan persekitaran fizikal di sana. Okey, seterusnya kita pergi kepada penduduk sederhana. Kalau konsep yang kita belajar minggu lepas, 2 hari lepas, konsep sederhana ini, penduduk sederhana, dia antara 50 hingga 200 orang dalam 1 kilometer persegi. Jadi biasanya di sini untuk taburan penduduk dunia, kawasan yang berpenduduk sederhana ini boleh didapati seperti di dataran tinggi Korat Thailand, di Mount Popa Myanmar, selain itu di kawasan pertanian dan peternakan di padang rumput hawa sederhana, di Rusia, di steppe, Pirare, Kanada, dan juga kawasan pembalakan seperti hutan taiga Rusia, dan juga pokok tirus Kanada yang mempunyai penduduk sederhana. Okey, walaupun walaupun kita tengok di sini, contohnya kawasan pertanian seperti ini, penduduk sederhana di kawasan pertanian seperti ini, ada faktor tarikan di situ. Maka orang akan tinggal di situ, tapi tidaklah terlampau banyak, kan? Macam di Rusia ini, kawasan pertanian dan peternakan. Maka apabila ada faktor tarikan seperti ini yang akan menyebabkan orang ataupun manusia membina penempatan di kawasan tersebut. Tetapi itu bergantung kepada kegiatan ekonomi, bagaimana ia digerakkan. Kerana kalau kawasan tersebut ekonomi pertanian itu sangat aktif, cikgu fikir maka akan ramai penduduk yang akan berhijrah atau berpindah di kawasan tersebut. Tetapi jika kawasan itu pertaniannya adalah sederhana biasa, maka saya fikir penduduk yang tinggal di kawasan tersebut turut dipengaruhi dengan sektor kegiatan ekonomi yang ada. Maka penduduk yang tinggal di kawasan tersebut juga adalah sederhana dan menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan persekitaran fizikal yang ada. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada penduduk padat. Bila kita recall balik penduduk padat yang melebihi daripada 200 orang ke atas, betul tidak? 200 orang ke atas dalam 1 kilometer persegi. Itu kita kena ingat bila sebut penduduk padat. Jadi kawasan penduduk padat di dunia kita boleh lihat di kawasan seperti perindustrian. Okey, kawasan perindustrian itu key point dia, cikgu highlight warna kuning. Kedua, kawasan pertanian, dan ketiga adalah kawasan bandar-bandar utama. Bila kita sebut penduduk padat, kenapa?
mesti dalam pikiran kita kena set bahawa kenapa ada ramai penduduk di kawasan tersebut, kerana adanya faktor-faktor tarikan utama. Sebagai contohnya yang cikgu highlight warna kuning ini, kawasan perindustrian. Apabila ada kegiatan ekonomi perindustrian di kawasan tersebut, maka itu akan menarik perhatian orang atau manusia untuk datang ke kawasan tersebut. Macam di Shah Alam, Selangor, Manchester, England, Road, Yokohama, dan New York, Amerika Syarikat. Ini adalah merupakan kawasan-kawasan yang menjalankan kegiatan perindustrian. Apa itu kegiatan perindustrian? Okey, kegiatan perindustrian ini yang cikgu boleh jelaskan ialah dia adalah kegiatan pertukangan, dia adalah kegiatan yang mana menjalankan aktiviti kegiatan kilang yang mengeluarkan hasil seperti perkilangan. Jadi apabila ada tarikan seperti ini, maka orang ramai akan datang ke kawasan tersebut dan seterusnya menyebabkan kawasan tersebut menjadi padat kerana adanya tarikan kawasan perindustrian seperti ini. Kedua, penduduk padat juga boleh berlaku apabila adanya kawasan pertanian. Kawasan pertanian yang terdapat seperti di lembah Changjiang, lembangan Indus, dataran Kanto dan lembangan Nil Mesir disebabkan oleh tarikan-tarikan aktiviti pertanian yang besar di kawasan ini, maka penduduk setempat berpindah di kawasan ini kerana adanya kegiatan-kegiatan ekonomi pertanian yang dapat memberikan hasil kehidupan ataupun keuangan kepada mereka. Yang ketiga ialah seperti bandar-bandar utama seperti Tokyo, Paris, Hong Kong dan Jakarta, Indonesia. Baik, cikgu mau tanya, kalau kita di Asia Tenggara, penduduk paling ramai di sini di negara mana? Mana? Okey, betul. Penduduk yang paling ramai di Asia Tenggara adalah di Indonesia, Jakarta, Indonesia. Okey, kamu kena tahu bahawa Indonesia ini adalah merupakan negara yang cukup besar di Asia Tenggara dan penduduknya juga sangat-sangat ramai, dan ibu negaranya adalah Jakarta. Dan Jakarta ini kalau cikgu tidak silap penduduk dia lebih kurang ada lebih daripada 20 juta orang yang tinggal di ibu negaranya, Jakarta sahaja. Okey, jadi sangat padat. Penduduk di kawasan ini sangat-sangat padat. Dan kalau kita recall balik apa yang kita belajar mengenai taburan penduduk, apabila sebut tentang penduduk padat, maka ada isu-isu sosialnya seperti masalah perumahan setinggan dan sebagainya. Okey, itu yang kita sudah belajar di beberapa topik yang lalu. Cikgu harap kamu dapat recall dan ingat semula. Jadi kita sebut penduduk padat ini, maka bila kita sebut tentang penduduk padat, kenapa dia padat? Kerana adanya faktor tarikan. Faktor tarikan seperti perindustrian, pertanian dan seperti bandar-bandar utama. Cikgu tidak pergi jauh, cikgu bagi contoh saja. Kita di Sabah ini, misalnya di Kota Kinabalu, itu adalah ibu negeri bagi negeri kita dan juga merupakan pusat kegiatan ekonomi negeri kita. Jadi bila kita sebut adanya tarikan pusat kegiatan ekonomi ini, kalau kamu pergi KK, mesti kamu tengok, ramainya orang. Kenapa ramai orang di sini ni? Kerana adanya faktor tarikan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Seperti apa? Perindustrian. Of course, kita di KK ada perindustrian, mall dan sebagainya. Apabila adanya faktor-faktor tarikan seperti ini, maka itu yang akan menyebabkan kawasan tersebut menjadi padat. Okey. Okey, ini contoh kawasan perindustrian. Ini perkilangan lah ni, perkilangan. Macam di Shah Alam semua tu kan. Bila ada peluang pekerjaan begini ni, itu yang menyebabkan orang dari Sabah, Sarawak pergi sana cari kerja dan sebagainya. Secara langsung bila orang berpindah di kawasan tersebut, maka dia akan menyebabkan kawasan tersebut menjadi padat. Dan kedua ialah kawasan pertanian. Macam ada kawasan pertanian begini ni, ladang teh ni, ataupun pertanian padi, itu juga akan menyebabkan kawasan tersebut menjadi padat kerana adanya
kegiatan ekonomi seperti ini. Begitu juga dengan kawasan bandar-bandar utama seperti yang cikgu sebut tadi, Tokyo, Paris dan sebagainya. Cikgu bagi contoh yang lebih dekat, kita di Kota Kinabalu saja. Bandar KK itu sentiasa padat, betul tidak? Kerana adanya faktor tarikan-tarikan seperti yang cikgu sebut tadi, maka itu akan menyebabkan secara langsung kawasan tersebut menjadi padat. Baik, kamu tengok di sini kan, ini adalah contoh ni penduduk yang sederhana, jarang dan padat. Cuba tengok ni petunjuk yang jarang warna putih. Ni kalau tengok di atas ni lautan Arktik, ni kutub Arktik. Okay, of course tidak ada orang di sini, maka dia warna putih. Dan warna kuning ini kita tengok di sini. Apa warna kuning? Negara-negara mana? Coba kamu kenal pasti. Di mana kita Malaysia? Coba mana Australia? Kita Malaysia ada di sini. Ini Indonesia. Ini Australia, India, China, Jepun, Taiwan, Korea. Okay, Rusia. Okay, coba tengok di kawasan-kawasan yang padat itu. Tengok di kawasan China, padat tidak? Sangat padat. Di India begitu juga, maksudnya penduduk di situ sangat-sangat ramai. Okay, jadi cikgu harap untuk topik kali ini kamu dapat mengenal pasti lokasi penduduk padat berdasarkan peta ini yang kamu telah tengok. Okey, kita berbalik kepada hasil pembelajaran tadi. Kamu dapat menyatakan 2 daripada 3 contoh jenis taburan penduduk padat sederhana dan jarang di dunia. Betul. Jadi dari sini kamu boleh tengok macam mana kamu mau kenal pasti penduduk yang mana jarang, yang mana padat dan yang mana sederhana. Berdasarkan tadi yang cikgu sebutkan faktor-faktor penariknya itu. Baik. Jadi itu saja untuk sesi pengajaran kali ini. Video cikgu sudah share dengan kamu kan. Jadi cikgu harap kamu sudah tengok tu video dan kamu pahami. Dia sangat berkait rapat dengan topik pembelajaran kita pada pagi ini. Jadi sebelum cikgu habiskan sesi kelas, cikgu buat satu lagi sesi penubuhan tentang apa yang kita pelajari pada hari ini berkenaan dengan penduduk jarang, padat dan sederhana. Apa yang kamu dapat pahami bahawa sesuatu kawasan penduduk itu dia akan jadi padat apabila adanya faktor-faktor tarikan yang cikgu sebutkan tadi seperti perindustrian, pertanian dan juga sebagainya. Itu juga dengan penduduk jarang. Apa yang menyebabkan penduduk di kawasan tersebut jarang? Kerana adanya faktor-faktor penghalang. Sebagai contoh di kawasan Arktik tadi yang cikgu sebut tu. Ini adalah kawasan sejuk. Jadi bagaimana orang mau dapat tinggal di sini? Maka oleh sebab itu kawasan ini jarang kerana tidak ada orang yang mau tinggal di sini. Begitu juga dengan sederhana. Sederhana tidaklah juga terlampau padat, tidaklah juga terlampau jarang. Dia hanya orang bilang seimbang. Dan bila disebut seimbang, apa yang menyebabkan dia seimbang? Kerana adanya juga faktor-faktor penarik yang dapat mempertahankan orang tinggal di situ, seperti adanya kawasan pertanian, perikanan dan sebagainya. Jadi untuk topik ini cikgu harap kamu semua dapat faham taburan penduduk padat, jarang dan sederhana ini berdasarkan faktor penarik dan faktor penghalang, dan dapat melihat beberapa contoh negara dunia yang mempunyai penduduk padat, jarang dan sederhana. Untuk topik seterusnya cikgu akan jelaskan kepada kamu, tetapi untuk topik ini sahaja yang cikgu dapat terangkan dengan kamu, dan cikgu sudah berikan video untuk kamu tonton, dan untuk soalan cikgu akan berikan selepas sesi penerangan ini sebagai latih tubi untuk kamu semua. Jadi cikgu ucapkan terima kasih, syabas dan tahniah kepada pelajar yang memberikan kesungguhan dan juga komitmen untuk mengikuti sesi penerangan cikgu secara offline ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.